Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar anak-anak semua. Okey, bersama dengan Ustaz pada petang ini kita akan belajar dalam subjek fiqh taharah. Jadi bersedia anak-anak dengan buku teks fiqh taharah yang berwarna hijau. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membacakan kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jadi seterusnya marilah sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita melihat kandungan daripada buku fiqh taharah, iaitu pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk kita yang pertama, iaitu air mutlak. Okey, di akhir pembelajaran ini anak-anak akan dapat mengetahui apa itu makna air mutlak dan beserta contoh-contoh air mutlak dan kegunaan air mutlak untuk kita. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan Ustaz membacakan dalil daripada Al-Quran berkaitan air mutlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Surah Al-Furqan ayat yang ke-48 yang bermaksud kami menurunkan dari langit air yang bersih, suci. Okey, kenapa dia menggunakan perkataan kami? Kenapa tidak aku? Kenapa tidak saya? Kami itu merujuk kepada Allah, tetapi bukan bermaksud Allah itu ramai, tetapi dia menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala berbanding menggunakan aku ataupun saya. Jadi di sini menunjukkan bahawa Allah nak menunjukkan kebesaran dia dengan menggunakan perkataan kami berbanding dengan perkataan yang lain. Okey, jadi Allah menurunkan dari langit air yang bersih dan suci. Okey, air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Yang suci dan menyucikan, itu kunci kata air mutlak. Air yang suci tidak cukup kalau dia tidak menyucikan. Dia tidak menjadi air mutlak jika dia hanya suci tetapi tidak menyucikan. Tetapi air mutlak mestilah air itu suci dan menyucikan. Okey, air yang ini boleh digunakan untuk berwuduk dan bersuci seperti mandi wajib dan sebagainya. Okey, contoh air mutlak ialah yang pertama air hujan, yang kedua air embun, yang ketiga air perigi, yang keempat air laut, yang kelima air mata air, yang keenam air sungai, dan yang terakhir ialah air salji. Itulah di antara air-air mutlak yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Okey. Tetapi penggunaan air mutlak hendaklah diawali dengan kita memastikan tubuh badan kita bersih daripada najis terlebih dahulu dengan sempurna. Untuk memastikan sesuatu perkara itu bersih, hendaklah dinilai dari sudut warnanya, baunya dan rasanya. Okey. Seperti contoh, kita nak mengambil wuduk tetapi dalam masa yang sama di tubuh badan kita ada najis
najis binatang. Okey. Jadi sebelum kita nak ambil wuduk, kita mestilah membersihkan dahulu najis yang ada pada pakaian ataupun tubuh badan kita. Selepas selesai kita membersihkan najis, barulah kita mengambil wuduk. Okey. Cara bagaimana kita nak tahu yang najis itu sudah bersih, kita mestilah melihat daripada 3 sudut. Yang pertama, warnanya. Yang kedua, bau. Dan yang terakhir ialah rasanya. Okay, jadi maksud air mutlak di sini ialah air mutlak ialah air yang suci. Sebagai contoh, air yang Ustaz sebutkan tadi seperti air hujan, air embun dan sebagainya digunakan untuk kita mengambil wuduk ataupun kita bersuci yang lain seperti mandi wajib dan sebagainya. Jadi air mutlak ini mestilah daripada jenis-jenis yang Ustaz sebutkan tadi, bertujuan untuk bersuci, dan syaratnya ialah ia mesti suci dan menyucikan. Namun sebelum kita menggunakan air mutlak, pastikan tubuh badan kita bersih daripada segala bentuk najis. Okey, jadi seterusnya aktiviti 1 pada muka surat 3. Okey, bincangkan bersama air di bawah ini bolehkah digunakan untuk bersuci atau berwuduk. Okey, tengok contoh-contoh pada gambar di bawah ini. Yang pertama, akuarium. Okey, akuarium ini mengandungi 2 ekor ikan. Okey, jadi apakah status air yang ditunjukkan itu? Bila mana air itu telah dimasuki oleh sesuatu yang lain seperti benda-benda yang lain kan. Contohnya macam gambar tu ada 2 ekor ikan. Ikan najis ke tak? Ikan tidak najis, tetapi bila ia sudah bercampur di dalam satu tempat bersama dengan air mutlak, dia sudah menjadi air musta'mal. Okey. Jadi contoh yang kedua ialah air kowe. Okey, air kowe ini ialah air tapisan daripada air pipe. Jadi air ini apa statusnya? Statusnya ialah air itu air mutlak kerana ia belum bercampur dengan apa-apa bahan yang lain. Seterusnya air mineral kan. Air mineral pun dia termasuk di dalam air mutlak. Okey, seterusnya air pipe. Air pipe kita tahulah, air pipe ini ialah air mutlak yang mana ia suci dan menyucikan. Okey, seterusnya air kolam. Okey, bila masuk kepada kolam ini mestilah syaratnya lebih daripada 2 kolah ukurannya untuk kita memastikan air itu boleh digunakan untuk bersuci. Jika kolam tersebut kurang daripada 2 kolah, bermakna bila ada sesuatu yang bercampur di dalamnya, contohnya ada seekor khinzir masuk ke dalam kolam dan air itu berubah warna, bau dan rasanya, jadi air itu sudah menjadi air yang najis. Namun jika kolam itu mengandungi isi padu air yang lebih daripada 2 kolah, air itu masih boleh digunakan untuk bersuci walaupun sudah dimasuki oleh seekor khinzir. Itu bezanya. Okey, seterusnya air tasik. Okey, tasik ini seperti yang kita tahu, air yang datang daripada sungai. Jadi maksudnya bila dia melebihi 2 kolah, air itu sudah menjadi air mutlak. Okey, jadi seterusnya muka surat yang terakhir iaitu yang keempat, aktiviti yang kedua. Okey, dia suruh pilih dan tulis jawapan yang betul berkaitan dengan air mutlak. Okey, ada pilihan jawapan di ruangan atas dan isikan jawapan di dalam ruangan kosong di bawah. Okey, dia minta
untuk tuliskan jawapan berkaitan dengan air mutlak. Jadi isikan di kotak kosong di bawah jawapan yang betul berkaitan dengan air mutlak. Okey, jadi itu saja daripada Ustaz untuk hari ini. Saya harap anak-anak semua faham akan makna air mutlak dan kegunaannya untuk kita. Jadi kita berhenti di sini dahulu dan kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang pada subjek yang lain, insya-Allah. Okey, Ustaz akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu alazim.